Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok diagram yang ketiga tuan-tuan ni. Diagram yang ketiga nombor 3 di sini, dan kita menjelaskan tentang isim. Betul ke tidak? Ya, isim peringkat yang ketiga. Saya ulang lagi sekali apa yang saya jelaskan dalam video yang pertama tadi, tapi kita bersama dengan diagram. Tuan-tuan ready dengan diagram tuan-tuan ya? Tuan-tuan ready dengan diagram tuan-tuan ya? Baik, isim tuan-tuan. Sebentar ya. Alright. Isim dia terbagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama ialah isim yang mabni, yang kebal. Betul ke tidak? Dan jenis yang kedua ialah isim yang mu'rab. Mu'rab artinya tidak kebal. Ya, yang boleh diubah-ubahkan baris hujungnya. Betul ke tidak tuan-tuan? Baik, kalau isim yang mabni ni, ya, kalau saya besarkan nanti tuan-tuan nampak. Isim-isim yang mabni ni tuan-tuan, semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Betul ke tidak? Semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Nanti tuan tengok tu. Isim mabni, isim yang kebal ni semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Ya, tuan-tuan tahu isim dhamir, isim mausul ya. Isim mausul tu isim mewakili, isim isyarah, isim tunjuk, isim tanya, isim syarat, isim zaraf. Isim zaraf isim dan isim fi'il itu semua adalah isim-isim yang mabni tuan-tuan ya. Baik, sekarang ni tuan-tuan, selepas tuan-tuan tahu isim-isim yang kebal, isim-isim yang mabni, kita nak masuk kepada pembelajaran kita yang kedua ialah isim-isim yang mu'rab pula. Isim-isim yang mu'rab artinya isim-isim yang boleh diubah-ubahkan baris hujungnya. Betul ke tidak tuan-tuan? Okey, nanti sebentar ya. Dia ada 3 kolom dekat sini. Maknanya isim-isim yang mu'rab ni dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Itu saya dijelaskan tadi kan. Yang pertama nanti saya besarkan. Okey, kalau tuan-tuan tengok betul, yang pertama dia boleh marfu'. Dia boleh berpangkat marfu'. Ni isim biasa Dia boleh berpangkat marfu'. Yang kedua dia boleh berpangkat mansub. Yang ketiga dia boleh berpangkat majrur. Ingat tak? Ya, dia boleh berpangkat marfu', boleh berpangkat mansub dan boleh berpangkat majrur. Hari ni kita fokus kepada isim biasa yang boleh berpangkat marfu'. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu, pelajaran kita ialah yang pertama saya nak jelaskan tanda-tanda marfu'. Tanda marfu' yang paling popular memang pakai dhammah tuan-tuan Ni memang pakai dhammah. Tapi ada tanda marfu' yang selain daripada dhammah. Sebentar saya jelaskan. Nanti pada pertemuan kita akan datang saya nak jelaskan penyebab-penyebab marfu' pula. Apa penyebab-penyebab dia? Dia ada 6 sebab Begitu juga nanti bila kita sampai tanda-tanda mansub, kita tak jelaskan tanda mansub dulu, kemudian penyebab mansub. Penyebab mansub ni ada banyak, ada 11 Kemudian tanda-tanda majrur. Ni tanda-tanda majrur, tapi tanda yang paling popular kasrah lah Tapi ada juga gunakan tanda-tanda yang lain juga pada kalimat-kalimat macam jamak muzakkar salim isim lima dan sebagainya Lepas tu nanti kita jelaskan penyebab majrur. Okey, tuan-tuan fokus kepada tanda-tanda marfu' dulu. Tanda-tanda marfu' dulu. Tuan-tuan tengok kotak nombor 1 Kotak nombor 1. Okey. Tanda marfu' tanda marfu' yang pertama yang biasa tuan-tuan jumpa yang paling popular sekali ialah pakai dhammah lah. Yang ni tuan-tuan semua dah tahu dah, kita dah jelaskan daripada awal, betul ke tidak? Okey, itu tanda yang pertama, tak payah bahas lah. Yang kedua, kadang-kadang pakai waw. Ingat tak waw nun? Masa bila pakai waw nun? Semasa jamak muzakkar salim dan semasa isim 5. Ya, kalau tuan-tuan buka balik kita punya diagram yang pernah saya berikan pada tuan-tuan, nanti saya kecilkan semula ya. Dia akan gunakan waw yang pertama semasa jamak muzakkar salim. Pakai waw nun, nampak? Pakai waw. Tanda marfu' nampak? Dia semasa marfu' pakai dhammah Ini tanda standard lah, tak payah bahas Tapi kalau jamak muzakkar salim tuan-tuan, tanda marfu' dia bukan pakai waw, bukan pakai dhammah, tapi pakai waw. Una. Waw nun lah. Kita jangan kira nun, kita kira huruf sebelum nun. Waw. Okey. Lagi masih bila Allah akan pakai waw untuk tunjuk dia marfu'? Semasa dia termasuk dalam kelompok isim 5. Tengok isim 5 kan? Ada 5 isim. So masa dia marfu' pakai waw. Abu. Saya besarkan masa marfu' pakai waw. Contoh dia apa? Abu. Abu, akhu dan sebagainya. Abu, akhu, hamu, fu dan zu. Jadi Allah pakai waw semasa bila tuan-tuan? Semasa yang pertama dalam keadaan biasa, yang kedua semasa dia jamak muzakkar salim, yang kedua semasa dia isim 5. Okey, apa lagi tanda marfu'? Tanda marfu' yang pertama tadi dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif.
Masa bila pakai alif nak tunjuk dia sedang marfu'? Semasa kalimat itu musanna. Semasa kalimat itu musanna. Cuba tuan-tuan buka sama-sama diagram yang sebelum ni. Diagram ni diagram isim dan jenis-jenisnya. Isim nombor 4 Tuan-tuan buka balik. Okey, masa musanna, tengok ni, masa musanna dual ataupun double musanna, tengok ni. Kotak nombor 3 kan. Ini diagram nombor 4 tau. Tuan-tuan jangan confuse Dia marfu' pakai alif. Pakai ani semasa dia marfu'. Dua kitab orang Arab sebut kitabani. Dua masjid orang Arab sebut masjidani. Nampak tak? Jadi ani pakai alif Nun ni jangan kira huruf sebelum alif ni. Sebelum nun ni So dia pakai alif semasa dia marfu'. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok diagram kita yang ni, tengok tanda-tanda marfu' pada kalimat isim biasa, yang pertama paling popular pakai dhammah, yang kedua pakai waw, yang ketiga pakai alif. Pakai dhammah tak payah bahas, tuan-tuan tahu Pakai waw masa bila ustaz? Dalam dua keadaan. Semasa kalimat isim biasa tu dia dalam bentuk jamak muzakkar salim, dan yang kedua semasa dia isim 5, semua pakai waw. Dua keadaan dia akan pakai waw. Okey, yang ketiga alif. Alif juga menjadi tanda marfu'. Masa bila ni ustaz Allah pakai alif nak tunjuk dia marfu'? Semasa dia musanna. Kalimat itu musanna. Yang ni jarang jumpalah dalam Al-Quran tuan-tuan. Yang dua ni lah yang selalu tuan-tuan jumpa Okey tuan-tuan, seperti mana saya janjikan tadi, kita akan ambil ayat. Kita ambil ayat Quran. Yang pertama ayat yang terakhir bahagian yang terakhir daripada ayat yang kelima. Sebentar tuan. Okey. Wa ulaika humul muflihun. Cuba tuan-tuan tengok ni. Wa ulaika humul muflihun. Nampak tak? Wa ulaika humul muflihun. Baik. Kita tak bahaslah tentang makna tentang ayat ni daripada awal kita ambil ujung dia. Wa ulaika humul muflihun. Kalau tengok daripada awal tak apalah saya baca untuk dapat mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita melalui ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, wa ulaika humul muflihun, dan mereka ataupun orang-orang itu, mereka adalah al-muflihuna, orang-orang yang berjaya. Ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang muttaqin kalau tuan-tuan tengok terjemahan ni. Baik, tuan-tuan fokus kepada al-muflihuna ini. Kalimah al-muflihuna maknanya orang-orang yang berjaya. Ini kalimat jamak muzakkar salim, betul ke tidak? Jamak muzakkar salim. So dia ni sedang berada dalam keadaan marfu'. Dia sedang berada dalam keadaan marfu'. Okey, baik. Ini jamak muzakkar salim. Tanda marfu' dia pakai apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok balik semula. Tanda marfu' untuk jamak muzakkar salim. Tengok Tanda marfu' yang pertama pakai dhammah masa dalam keadaan biasa. Tapi kalau dalam keadaan jamak muzakkar salim, tanda marfu' dia pakai apa tuan-tuan? Pakai waw. Betul ke tidak? Una. Betul ke tidak? Jadi dekat sini tuan-tuan, ini kalimat jamak muzakkar salim. Ini kalimat jamak muzakkar salim. Wa ulaika humul muflihun. Baik, dia berada dalam keadaan marfu'. Kenapa dia marfu'? Itu kita bahas dalam pertemuan kita akan datang. Penyebab kita bahas kemudian. Ini kita baru bahas tentang tanda-tanda saja. So tanda marfu' untuk kalimah muflihuna ini ialah waw. Huruf waw. Jadi kalau saya tanya kenapa ustaz huruf waw ni menjadi tanda marfu'? Sebab kalimat ini special, dia jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim nak tunjuk dia marfu', Allah akan pakai una di hujung ataupun lebih tepat pakai waw. Faham tuan-tuan Okey, sekarang ni kita pergi kepada ayat berikutnya. Kita ambil surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Sebentar tuan. Sebentar Okey. Qul huwallahu ahad. Okey, ni ayat ni. Qul huwallahu ahad. Ni tuan-tuan semua tahu makna dia kan? Katakan oleh engkau wahai Muhammad, huwa, dia adalah Allahu ahadun. Allahu ahadun. Tengok kalimah Allah ni. Dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Dia sedang berpangkat apa? Marfu'. Mana tanda marfu' dia? Ni dhammah. Nampak ke tidak?
Ya, tanda marfu' dia dhammah. Baik, kalimah ahadun. Okey, tuan-tuan, kuis soalan kita hari ni tuan-tuan. Kalimah ahadun ini dia sedang berpangkat marfu' juga. Okey, sekarang ni mana tanda marfu' dia? Kalau tuan-tuan tak tahu jawab, siap tuan-tuan. Mana tanda marfu' dalam kalimah ahadun ini? Dia sedang berpangkat marfu' tuan-tuan. Ini kalimah Allah ni pun kita consider dia sebagai isim biasa. Isim biasa artinya yang boleh ubah-ubah pada hujung. Maknanya tuan-tuan boleh baca Allahu, Allaha, Allahi. Kalimah ahadun ni tuan-tuan, dia juga merupakan isim biasa. Dia boleh dibaca ahadun, ahadan dan ahadin. Saya nak tanya tuan-tuan, ini kalimat marfu'. Mana tanda marfu' dia dalam kalimah ni? Tolong jawab, jangan salah jawab. Mana tanda marfu' dalam kalimah ahadun ni? Tolong jawab dan hantar ke 0108173131. Saya tunggu jawapan tuan-tuan insya-Allah ya. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu wahai Muhammad, dia iaitu Allah adalah esa ataupun satu. So mana tanda marfu' di dalam kalimah esa ataupun ahadun ini. So hantar ke 0108173131. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.